jarum-jarum yang merosakkan akidah ni sangat kuat, tuan-tuan. Dia main dalam macam-macam bentuk. Dia main bentuk media, dia main bentuk Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan, hiburan. Dia main dalam bentuk sukan. Dia main dalam bentuk macam-macam. Kita tak ada benda macam ni dulu, tuan-tuan. Waktu kita orang-orang yang bebel tua-tua ni, kita tak berhadapan dengan suasana-suasana macam ni. Tapi anak kita duduk hadapan benda. Dia ada movie-movie dia buat, tuan. Saya nak bagi contoh. Dulu, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, zaman Nabi SAW dulu, kalau berlaku gerhana matahari, pucat muka ni, takut. Tengok gerhana matahari, takut, lari pergi sembunyi. Lari pergi tempat puasa lapang, pakat-pakat semayang panjang, semayang gerhana. Baca Fatihah, baca surah Baqarah, rokok, bangkit yang tidak, baca Fatihah balik, baca surah panjang lagi, rokok, betul bersujud, bangkit rakaat kedua sama juga, baca Fatihah, baca surah panjang, rokok, bangun, batal balik, buat. Subhanallah, ketakutan ni, azab apalah Allah nak bagi kat kami ni. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, ni kami buat salah apa ni, Allah murka ke apa, Allah nak turun ni, takut. Tuan-tuan tengoklah ni apa kita takut tak kalau jadi gerhana? Takut tak kalau jadi gerhana? Tak ada apa pun orang main habaq dengan kita awal-awal lagi berapa hari lagi akan berlaku gerhana bulan, gerhana matahari. Kita pun buat pengumuman kat masjid, ya, nanti pada hari ini sekian-sekian akan berlaku gerhana matahari. Saya jemput semua orang kampung mari kita semayang sunat gerhana di masjid, ada khutbah apa semua. Waktu kita buat semua, kita rasa takut tak? Sikit pun kita tak rasa takut. Pasal apa? Pasal telah dijelaskan kepada kita scientifically apa yang berlaku, justified. Pasal apa dah? Waktu tu kita telah longgarkan akidah kita tentang apa? Kekuasaan Allah. Tak ada dah. Kita sikit pun tak berasa yang berlakunya gerhana matahari itu disebabkan kuasa Allah. Tak ada, tuan-tuan. Betul-betul punya, tuan-tuan. Sungguh punya, tuan-tuan. Tuan-tuan berasa tak yang saya berasa ni? Faham ke tak faham? Mungkin kita tak perasan, tapi itulah hati kita. Tak ada. Jadi gempa bumi kan? Jadi apa ni, Allahumma salli ala Muhammad, apa ni, tsunami kan? Kita akan justify, oh ni sebabkan pergerakan plate bumi. Dulu kita tengok dulu orang dulu tuan-tuan sekalian, Rasulullah Muhammad bila ditimpa azab, turun api-api daripada langit. Api-api daripada langit turun. Orang-orang tu salli ala Allahumma salli ala Muhammad di tempat tu jadi macam mana? Depa jadi batu-batu. Sampai hari ni orang pergi tengok, kita baca dalam Al-Quran, Allah cerita tentang azab Allah. Lah ni kalau jadi macam tu, kita kata apa? Berlaku Allahumma salli ala Muhammad, letusan gunung berapi. Yang wap itu ataupun habuk-habuk tu jatuh sehingga menyebabkan orang-orang kelemasan, dan mereka ni duduk tersalut dengan debu-debu daripada ni, menyebabkan mereka ni jadi macam tu. Justified. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah. La yasuqul khaira ila Allah ma syaa Allah, la yasrifus su'a ila Allah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allahi ma syaa Allah. Wala haula wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu.
abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah bi amin. Terima kasih tuan pengacara majlis, dihormati pengurusi masjid, sultan kuasa, tuan-tuan imam, pegawai masjid, para asatizah alim ulama, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, perempuan, sidang hadirin dan hadirat sekalian. Alhamdulillah. Kalau tak keberatan saya nak minta muslimat ambil ruang sebelah sini. Ni tiang ni kan. Tiang ni kita bagi, lepas tiang tu kita bagi muslimat. Tuan-tuan. Pasal saya tengok dia sempit sampai ke belakang sana. Dia ambil abang-abang ni lintah mai sini. Saya nak bagi ruang belakang tu bagi muslimat. Mai baik ni. Depan lagi tak apa. Tahun ni boleh depan ni cantik, alhamdulillah. Kesian tengok sempit duduk kat belakang tu. Lepas tu duduk jungai-jungai. Duduk dekat tak apa. InsyaAllah baik. Salih ala sayyidina Muhammad. Okey, kita bagi selesa sikit lah, lapang sikit. Nah. Kan, selesa sikit kan? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Tajuk yang diberikan kepada saya pada hari ini untuk hidup untuk Islam. Hidup untuk Islam. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Islam ni dia asal daripada perkataan Arab aslama yuslimu islaman. Bermaksud tunduk, patuh, juga bermaksud selamat, sejahtera dan damai. Nama Islam siapa bagi? Nama Islam ni Allah bagi. Allah sebut dalam Al-Quran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, telah kami sempurnakan untuk kamu agama kamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah kami sempurnakan kepada kamu nikmat. Dan kami redha Islam itu sebagai agama kamu. Islam itu Allah bagi nama Islam tu. Bukan nama ciptaan manusia. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kalau Kristian, tu nama manusia cipta nama tu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Islam adalah nama yang Allah sendiri sebutkan dalam Al-Quran, dan subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, agama Islam itu juga dikenal sebagai agama tauhid. Semenjak daripada dulu, bermula daripada zaman Nabi Adam, zaman Nabi kemudian yang mai selepas daripada Nabi Adam, bawa satu agama nama tauhid. Nama agama tauhid semuanya ajak untuk mentauhidkan Allah, mengesakan Allah. Dan untuk membezakan, yang membezakan di antara sallallahu alaihi wasallam Muhammad, yang di antara para nabi dengan nabi kita Muhammad SAW, di antara nabi-nabi itu bezanya hanya syariat. Tapi tauhid sama. Semua mengesakan Allah. Syariat ni apa? Syariat cara nak puasa, cara nak ibadat, cara nak sembahyang. Yang tu dia membezakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan dengan sebab nak membezakan inilah, maka agama ini dinamakan sebagai agama Islam. Allah menyebutkan, wa man ahsanu dinam mimman aslama wajhahullah wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa
wattakhadallahu Ibrahima khalila. Surah An-Nisa ayat 125 Allah sebut, salli ala sayyidina Muhammad, dan siapakah dan tidak ada yang lebih baik agamanya daripada orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah, yakni dengan ikhlas, sedang dia berusaha mengerjakan kebaikan, dan dia pula mengikuti agama Nabi Ibrahim yang lurus, yakni yang tetap atas dasar tauhid, dan kerana itulah Allah menjadikan Nabi Ibrahim kesayangannya. Surah An-Nisa 125 berpandukan ayat ini. Islam diartikan sebagai penyerahan diri kepada Allah dan keikhlasan hati. Bahkan inilah intipati seluruh makna Islam. Islam dengan makna induk ini tidak hanya dikhususkan kepada manusia, tetapi merangkumi segala kejadian alam semesta. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, nah, dalam keadaan kita nak bawa ni, kita tahu dah bahawa kita ni, Allah bagi dekat kita satu nama dia Islam. Kita tak boleh lari dalam hidup kita, kita nak pegang yang nama dia Islam. Ada 3 perkara yang kita bawa dalam hidup kita untuk mengukuhkan Islam. Sallallahu alaihi wasallam ni, semua yang duduk kat depan saya ni orang Islam, dia panggil muslimun. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau sebut muslimun, muslimin, sallallahu alaihi wasallam, belum tentu mukminin. Tentu beriman. Kalau sebut mukminin, sudah pasti dia muslimin. Kalau muslimin, belum tentu mukminin. Kalau mukminin, sudah pasti muslimin. Kalau dia orang Islam, belum tentu dia orang yang beriman. Wahai orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Tapi kalau dia ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, sudah pasti dia ya ayyuhal muslimun, wahai orang-orang Islam. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, nah, 3 perkara yang kena ada. Dan 3 perkara ni, Allahumma salli alaihi wasallam, yang menentukan sama ada dia bawa jalan dia, agama Islam dia betul ataupun tidak. Yang pertama, akidah mesti benar. Akidah mesti benar. Tauhid, kenal dengan Allah SWT. Waktu tuan-tuan, Allahumma salli alaihi wasallam, kita duk mengaji dulu-dulu lagi, daripada dulu lagi. Nama dia, ulama' duk sebut kat kita ni, awwaluddin ma'rifatullah. Awal agama kenal Allah. Bila tak kenal Allah ni lah macam-macam duk jadi. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Nabi SAW sebut, Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Nabi kata, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kamu ibadat pada Allah macam mana kamu nampak Allah. Kalau kamu tak nampak Allah, ingat Allah tengok. Tauhid ni tuan-tuan, benda nombor 1. Akidah ni benda nombor 1. Yang ni lah yang akan menjadi penentu eloknya kemudian-kemudian. Tang ni tak kemah, yang lain rosak. Sallallahu alaihi wasallam. Akidah, tauhid, sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan tahu tak, saya dulu mesyuarat dengan sallallahu alaihi Muhammad, apa ni, Dewan Dakwah. Dia bercerita, sallallahu alaihi Muhammad, lah ni dakyah yang duk masuk dekat anak-anak kita ni. Anak-anak kita di sekolah rendah, sekolah menengah. Antara dakyah dia ialah sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Tak percaya ke Tuhan. Di Islam, semayang ni apa, buatlah tu. Tapi dalam hati tak percaya ke Allah. Dah bahaya tuan-tuan. Dia panggil jarum merosakkan akidah kita kepada Allah SWT. Dia mai, tuan-tuan tahu tak macam mana? Allah SWT usaha untuk menjauhkan, untuk merosakkan akidah kita kepada Allah. Dia nak tegak agama ni, nak tegak Islam dalam hati ni tuan-tuan, dia 3. Nak rosak Islam dalam pun 3. Yang pertama, nak tegak ni, i'tiqad fi qalbi. I'tiqad dalam hati, meyakini Allah, meyakini malaikat sebagainya. Yang kedua, sallallahu alaihi Muhammad, iqrar bil lisan. Dia sebut dengan lisan, mengucap 2 kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang ketiga, dia melaksanakan,
Salih Alaihi Wasallam menunjukkan dengan perbuatannya. 3 perkara ni tegak Islam ni. Nak gugur pun boleh. 3 juga. Apa dia? Salih Alaihi Wasallam. Hilangnya keyakinan di dalam hati dan agama dia. Hilang dah, tak yakin pada Islam. Tak yakin pada agama, tak yakin pada Allah. Yang kedua, dia lafaz dengan perbuatan, dia lafaz dengan perkataannya. Tak percaya dah. Salih Alaihi Wasallam. Semua agama pun sama saja. Tuan-tuan, bawa ni, paman-paman macam ni. Allah sebut apa? Nabi sebut apa? Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam tu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada dia. Dia kata semua agama sama aja. Semua agama mempromosikan kebaikan. Semua agama nak bawa diorang jadi baik. Saya tengok satu video, tuan-tuan tengok. Allah, budak ni budak Islam. Video dia sangat masyhur. Orang berjuta tengok dia. Berjuta orang ikut dia. Dia buat video. Dia kata, saya ni orang Islam. Saya dilahirkan Islam. Kemudian saya beramal dengan Islam dalam kehidupan saya. Lalu subhanallah, saya disebut, kemudian saya mula berkawan. Dalam kawan-kawan saya tu ada orang Kristian, ada orang Hindu, ada orang Buddha, ada orang Yahudi bahkan. Dan semua orang meyakini bahawa mereka betul. Orang tanya orang Kristian, kamu percaya tak apa ni syurga neraka? Percaya? Sebab tu aku duduk dalam Kristian, sebab aku nak masuk syurga. Dia meyakini bahawa agama dia betul. Orang Hindu pun kata dia pun betul. Orang Buddha pun dia kata betul. Habis tu, dia kata, kalau semua orang kata betul, mesti salah seorang salah. Macam dia kata, tuan-tuan, kalau dia mengakui bahawa dia betul, mesti orang lain salah. Dia tak akan jadi semua orang betul, tak akan jadi semua orang salah. Lepas tu dia confused, dia pening. Dia kata, oleh demikian, saya punya agama sendiri, dia kata. Cara nak keluar daripada masalah tu, dia buat agama dia sendiri. Dia pelopori agama dia sendiri. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan. Saya masalah. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Ramai orang ikut dia. Pening kepala tuan-tuan nak cerita orang-orang lain ni. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kadang-kadang percakapan kita boleh menyebabkan gugur akidah kita. Salli ala sayyidina Muhammad. Dalam kitab Mustika Hadis, kata apa? Antara percakapan yang boleh menggugurkan, boleh merosakkan akidah ni apa? Dia kata, undang-undang yang ada dalam Quran tu dah tak sesuai diguna pakai pada waktu ni. Ini undang-undang kolon. Ini dulu je. Salih Ahmad tu perkataan-perkataan yang boleh merosakkan akidah. Lagi tuan-tuan, Salih Ahmad, perbuatan. Pergi buat benda-benda yang boleh menggugurkan akidah dia. Dia pergi masuk tokong ke, masuk gereja ke, buat perbuatan-perbuatan yang boleh mengikut upacara keagamaan orang lain. Tuan-tuan tengok tak 2-3 hari ni cerita pasal ada perempuan tu seorang dia pergi kahwin dekat India. Tengok tak Muslimat? Tuan-tuan tengok tak? Ada orang kemas orang sini. Setengah saya pergi ceramah mereka tak tahu. Kami sini jenis tak tengok handphone, Ustaz, handphone pun tak ada kami ni. Jenis pegang tasbih. Tengok orang kampung selamat, okeylah. Tengah duduk ceramah pegang handphone lagi, kau kemas tu. Tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad. Subhanallah. Macam-macam orang kata. Ada orang kata dia murtad. Salli ala sayyidina Muhammad. Ada orang kata dia keluar Islam. Ada orang kata dia masuk agama Sing. Tuan-tuan kata apa? Maklum dapat kan? Orang dapat video tu. Buat apa? Tengok saja. Siapa share kat orang lain? Cuba angkat tangan saya nak tengok. Siapa share? Dia dapat video tu, dia share kat orang lain. Dalam perkataan-perkataan macam tu, kata dia ni dah gugur akidah, dia ni dah murtad, dia ni apa? Kita pun geram, sakit hati. Kita pun share kat orang lain. Sebab video tu viral. Kalau tak viral, makcik tak dapat. Kita pun tumpang share sekali. Apa hukum kita share? Apa hukum kita kata orang tu murtad? Apa majlis fatwa negeri Pulau Pinang kata? Tuan-tuan Pulau Pinang kan? Apa majlis fatwa Pulau Pinang kata? Tidak boleh menghukum seorang itu murtad selagi dia tidak diputuskan oleh mahkamah yang menyatakan dia telah murtad. Apa Nabi kata? Apabila seorang menuduh kepada seorang lain dia kafir, sedangkan dia tidak kafir, maka kafir itu akan kembali kepada dia.
Tuan jangan main-main tuan buat macam ni. Dia buat perbuatan tersebut. Memang dia buat tuan-tuan. Dan perbuatan tu, memang perbuatan buat tu, kita tak tahu dia turun nampak saya dalam video tu, saya pun tengok juga dia pergi sujud. Dia sujud apa? Macam kotak kat depan. Saya tak tahulah sujud apa. Kalau perbuatan itu menyembah Tuhan yang lain, maka perbuatan itu boleh merosakkan akidahnya. Sallallahu alaihi Muhammad. Tapi mungkin dia buat itu disebabkan kejahilannya. Buat upacara keagamaan orang lain boleh merosakkan akidah. Tapi ada orang buat, bukan dia buat tu sebab dia nak sembah Tuhan tu. Dia buat tu atas dasar kejahilan dia. Tu faham tak? Ni nak masuk Christmas ni. Berapa ramai anak-anak kita jadi Santa Claus pun ada. Yang pergi kerja dekat pasar raya. Pakai baju jadi Santa Claus. Faham tak faham saya duk cerita apa ni? Boleh tak pakai macam Santa Claus tu? Tak boleh tuan-tuan. Tu upacara agama ni pak. Boleh tak kita pergi sambut kongsi facai? Saya tanya ni Cah jawab tengok orang kampung selamat. Boleh tak? Oh kita pergi sambut sekali dengan orang Cina sambut gongsi facai. Boleh tak? Kongsi ni. Kongsi. Boleh tak boleh? Boleh. Dia upacara kebudayaan. Dia sambutan tahun baru. Sebab tu orang Islam yang dekat Cina pun pergi sambut sekali gongsi facai. Dia sambutan, apa dia panggil apa? Kebudayaan. Sambut tahun baru. Yang tak bolehnya, saya tak tahu lagi satu nama Cap Gomeh. Deepavali tak boleh. Betul gamak tapi pakai tendir kat tadi. Tak nak pakai tendir kat dia ni. Saya tanya pakai ni untuk apa? Kepercayaan dia. Tuan Muslim alaihi keagamaan. Tapi saya nak tanya, ada tak orang pakai ni buh kat dia? Ada tak? Depa pakai nak apa jadi pengantin ala Hindustan Bollywood. Tuan-tuan, siapa? Orang Melayu. Tudung pakai sari kat atas. Ha, Ustaz Muhammad. Balik tu, buh kat ni. Tek, dia kata ni. Pasal apa? Ini dia kata, sallallahu alaihi Muhammad. Kalau dia pakaian keagamaan, pakaian yang relate dengan keagamaan, maka perbuatan tersebut boleh merosakkan akidah dia. Sallallahu alaihi Muhammad. Tapi layak tak kita orang awam pergi hukum dia murtad? Boleh tak kita pergi hukum orang murtad? Tak boleh. Siapa yang layak untuk hukum seorang tu murtad? Mahkamah Syariah. Agama dia akan panggil dia pasal apa hang buat lagu ni saja ke hang nak masuk agama lain ke atau hang buat ni pasal hang jahil ke hang tak tahu ke kata benda tak boleh. Oh saya tak tahu, taubat pada Allah. Faham tak tuan Muhammad Muhammad? Tapi nak cerita benda ni duk jadi dalam masyarakat kita. Saya tengok video ada budak perempuan masuk dekat tokong dia pegang colok buat pintu. Pakai tudung, budak masuk. Saya juga tengok video seorang lelaki tuan-tuan Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan, salah satu program pilihan raya apa semua saya pun tak tahulah apa, dia pakai turban macam orang Sing, dia pakai tu macam orang Sing, dia buat tanda dekat dahi. Dia masuk salli ala Muhammad. Faham ni? Masuk begitu kok, pergi buat macam tu pula kan. Allah Rabbi. Ada tak orang buat macam tu? Ada. Salli ala Muhammad. Pasal apa buat macam tu? Dua sebab. Yang pertama memang dia masuk agama tu. Yang kedua, dia buat disebabkan kejahilan. Orang jauh pada agama lain tuan-tuan. Masyarakat kita ni jauh pada agama. Anak-anak kita tak kenal Tuhan tuan-tuan. Ni balik lagi rumah, panggil anak kita yang sekolah menengah. Tak yang sekolah menengah lah, panggil anak kita yang duk kerja dah ni. Yang umur 20 tahun, 21 tahun, 22 tahun. Yang bawah dengan cerita lah. Dia yang atas 20. Panggil dia duduk. Cerita Asad. Cerita Kak Mak tentang Allah. Apa sifat-sifat wajib bagi Allah? Cerita Asad. Apa sifat mustahil bagi Allah? Cerita Asad. Mak nak dengar. Agak-agak anak kita reti tak cerita kat kita ni tuan? Bukan anak kita tak reti cerita. Kita pun tak reti nak jawab soalan kita sendiri. Kita tak kenal Tuhan kita tuan-tuan. Kita tak kenal Allah.
Pengajian yang dulu-dulu orang kampung tak pernah tinggal mengaji sifat 20. Dulu tak kira siapa, betul tak maklum? Kita mengaji tak? Anak kita tak mengaji tuan-tuan, anak kita tak kenal Allah. Dicabut daripada hati dia, kenal Allah. Kalau dia tak kenal Allah, yang lain semua tuan-tuan dia akan buat ikut suka dia lah. Tu yang Nabi SAW sebut, Allahumma salli alaihi wasallam. Nabi sebut apa? Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau kamu tak kelak, kalau kamu tak malu, buatlah ikut suka kamu. Dalam bab tu, ulama mensyarahkan, malu dia akan mai dengan mengenali Allah. Bila dia kenal Allah, bertambah sifat malu dia. Dalil dia apa? Dulu, waktu kita rapalah jingga dulu ni. Faham tak ni? Allahumma salli alaihi Muhammad. Alah ni tua-tua abang yang balik duduk kampung selamat. Dulu waktu muda-muda pergi kerja kat Penang tu. Nah, salli alaihi Muhammad kerja kat Penang tu. Naik RXZ. Duduk kat Penang. Buat apa tuan-tuan? Kita buat maksiat. Terang-terang depan orang. Pergi duduk kat Pantai Sigit dua-dua orang. Kereta rosak berderet kat Pantai Sigit dulu ni. Ni Allahumma salli alaihi Muhammad. Orang pi tegur dia, dia marah kat orang tu balik. Dulu. Tinggal tak ada Facebook aja zaman tu. Kalau ada zaman tu, upload dah masuk Facebook belanga pipi. Punya tak malu dengan maksiat kita buat. Bangga tuan-tuan naik dua-dua orang. Allahumma salli alaihi Muhammad. Naik motor. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Naik motor dua-dua orang. Naik motor pi tepi pantai, pi makan sama-sama. Tunggu bawah flat. Buat maksiat terang. Orang nampak dan dia tak malu menzahirkan maksiat dia. Kemudian, bila tiba-tiba Allah bagi hidayah kat dia, tuan-tuan, dia mula main mengaji. Bila mula main mengaji, tuan-tuan, dia mula tinggal maksiat depan orang dia tak tunjuk. Belakang orang dia buat lagi. Peringkat pertama. Senyap-senyap dia buat lagi. Senyap-senyap dia buat lagi. Sembunyi-sembunyi dia buat lagi. Lepas tu, pergi mengaji lagi. Lama-lama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, makin kenal Allah, depan orang pun tak buat, belakang orang pun tak buat dah maksiat. Dia mula malu. Bila dia makin kenal Allah lagi, dia nak tinggal benda ibadat, sunat pun dia malu. Allah bagi aku nikmat banyak, Allah bagi aku hidup, Allah bagi aku makan, Allah bagi macam-macam. Tak gamak aku, tak semayang tahajud. Tak patut. Allah bagi aku nampak elok mata, tak baca Quran, tak patut. Allah bagi aku nikmat, tak sedekah, tak patut. Maksud dia apa? Lagi kita kenal Allah, lagi kita bertambah malu. Sebab tu anak-anak kita boleh buat macam-macam tuan-tuan. Boleh buat macam-macam. Tuan-tuan, mereka buat viral satu video. Budak sekolah, budak-budak ni. Umur budak sekolah. Tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam buat video boyfriend, girlfriend bercium. Sekolah. Semua orang tengok. Public dia punya video dah tuan-tuan. Tak malu. Dua orang. Tomboy. Kita panggil tomboy sini. Dia panggil apa lagi? Apa lagi? Selain pada tomboy. Pengkit. Pengkit. Buat video ni. Antara soalan ditanya dekat mereka. Soalan dia tanya. Orang tanya dekat mereka. Semayang pakai telekong ke pakai kopiah? Tahu-tahu pengkit. Budak-budak perempuan ni lelaki-lelaki. Rambut pendek, sikat kot tu, belau tepi apa semua sebagainya. Sallallahu alaihi Muhammad pakai macam lelaki-lelaki. Dia buat ni dua-dua orang ni. Buat langsung. Orang boleh tengok aktiviti mereka melalui Facebook. Mereka tunjuk. Buat tak heran. Sikit pun tak malu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu, orang tanya kat dia, pakai telekung ke pakai kopiah semayang? Dia kata, apa tanya macam ni? Lawak, kami pakai kopiah lah semayang. Kami pakai telekung lah semayang. Dia kata. Kami tahulah juga nak bezakan mana satu yang dunia, mana satu yang akhirat. Bab akhirat kami betul buat-buatlah. Bab dunia kami... Seolah macam dia nak cerita, apa yang dia perbuat itu tak ada bersangkut paut dengan akhirat. Nak cerita orang jauh kepada Allah ni. Ada lagi satu lagi best makcik. Bertunang, gambar bertunang. Waktu tak cerita lagi bertunang atas stage. Baru ni, sallallahu alaihi wasallam, will you marry me? Letak lutut. Letak lutut atau apa. Tak. Kau tengok tak tengok ni?
Oh, Islam ajak macam tu ke? Islam tak ajak macam tu, tuan. Salih alaihi Muhammad kan? Mazhab Maliki. Salih alaihi Muhammad. Allahumma salli alaihi Muhammad. Mensunatkan menyembunyikan pertunangan. Sebagai yang lain kata apa? Tak apa harus untuk dizahirkan. Takut sagi ada orang pergi Minang pula kat atas. Tak apalah bagi tahu. Ada satu hadis, ada satu riwayat dhaif yang Nabi SAW sebut, zahirkan perkahwinan, sembunyikan pertunangan. Dia pergi dekat atas pentas, tak lutut kat bawah, bawa keluar cincin, will you marry me? Perempuan tu pun, yes I do. Siapa punya kerja tu? Siapa yang dia buat macam tu? Orang barat dia buat macam tu. Mana? Orang Islam ada adab dia. Pi bawa orang keluarga pi tengok Salih alaihi Muhammad. Tengok muka, bincang. Sebab dalam tempoh pertunangan tu macam-macam boleh jadi. Kita lah ni tunang, cerita bertunang ni. Yang ni lagi best. Bertunang dua-dua orang. Tunang dua orang lah. Tunjuk cincin. Syukur pada Tuhan. Alhamdulillah. Akhirnya bertunang juga hari ini kami. Dan hashtag Til Jannah. Dan tunjuk muka jantan dua-dua orang. Til Jannah datang apa? Lepas tunang pi bercuti tulis Cameron Highland. Tunjuk dalam dia punya, dalam Facebook dia pun. Tuan-tuan, Salih alaihi Muhammad. Seorang ada misai, seorang tak ada misai. Saya ingat yang tak ada misai tu pun isteri lah kot yang tuan-tuan, subhanallah, Salih alaihi Muhammad. Tuan-tuan tahu, lalu subhanallah, pi honeymoon dah baru tunang. Makan buah strawberry, seorang tokak sebelah, seorang pi tokak sebelah lagi, termuntah kita tengok. You geli. Subhanallah. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Pasal apa? Sampai sanggup buat macam ni. Orang dah hilang sifat malu, tuan-tuan. Pasal apa manusia hilang sifat malu? Sebab dia tak kenal Tuhan. Jangan pandang benda ni kecil, tuan. Tuan-tuan tahu tak? Dulu Amerika Syarikat sendiri mengambil tindakan kepada orang-orang dia panggil LGBT, lesbian, bla bla bla. Mana pasal semua? Tapi selepas 100 tahun dia diterima secara. Dulu siapa yang buat pakai macam tu dia akan ditangkap. Lah ni siapa yang pergi komplain tentang orang tu dia pun akan ditangkap. Mustahil tak satu hari nanti tempat kita pun akan jadi macam tu. Faham tak ni? Simple, paling mudah tuan-tuan tengok anak kita pergi sekolah. Dia pergi sekolah, anak perempuan kita ni. Allahumma salli ala Muhammad. Dia keluar daripada rumah kita dia pakai tudung. Dia keluar dari rumah kita, dia pakai tudung. Satgi, dia keluar pada pagar rumah kita tu, dia cabut tudung dia, dia masuk dalam beg. Dia kayuh basikal ke, dia berjalan ke, dia naik bas ke, dia naik apa ke, dia pergi sekolah dia. Sampai di sekolah satgi, dia pakai tudung balik. Pasal apa dia pakai tudung di depan rumah dia, dia keluar rumah dia, pasal apa dia pakai tudung di sekolah dia? Pasal di rumah dia ada mak, dia ayah dia duduk tengok, di sekolah ada cikgu dia tengok. Ni dalam perjalanan ni, dia anggap siapa pun tak tengok dia. Siapa perintah pakai tudung? Ni faham ke tak faham saya duk cerita ni? Awak yang senyap macam ni. Mojong. Saya risau tuan-tuan. Saya cerita ni, saya risau. Kerisauan saya. Pasal anak-anak kita. Saya takut anak-anak kita yang dua ada ni, depan kita dia baik kan. Pasal dia takut kat kita. Tapi belakang kita dia buat maksiat. Pasal apa? Pasal dia anggap tak ada siapa tengok dia. Padahal ada tak orang tengok dia? Ada tak? Dia diperhatikan tak? Ya, dia diperhatikan. Raqibun atidun. Allah sebut dalam Quran. Kedua malaikat raqib atid. Allah tengok dia. Tentang manusia semua. Tapi pasal apa anak kita depan kita dia baik, belakang kita dia buat maksiat? Pasal apa anak kita depan kita pakai tudung, pasal apa di belakang kita tak pakai tudung? Pasal dia takut kat kita nampak dia. Tapi dia tak kenal Allah duk tengok dia. Pasal apa dia tu? Akidah. Faham tak? Jarum-jarum yang merosakkan akidah ni sangat kuat, tuan-tuan.
Dia main dalam macam-macam bentuk. Dia main bentuk media. Dia main bentuk Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan, hiburan. Dia main dalam bentuk sukan. Dia main dalam bentuk macam-macam. Kita tak ada benda macam ni dulu, tuan-tuan. Waktu kita, orang-orang yang bebel tua-tua ni, kita tak berhadapan dengan suasana-suasana macam ni. Tapi anak kita duduk hadapan benda. Dia ada movie-movie dia buat, tuan-tuan. Saya nak bagi contoh. Dulu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dulu, salli ala sayyidina Muhammad. Zaman Nabi SAW dulu, kalau berlaku gerhana matahari, pucat muka ni. Takut. Tengok gerhana matahari, takut. Lari pergi sembunyi. Lari pergi tempat kuasa lapang, pakat-pakat semayang panjang. Semayang gerhana. Baca Fatihah, baca surah Baqarah. Rokok, bangkit yang tidak, baca Fatihah balik, baca surah panjang lagi. Rokok, betul bersujud. Bangkit rakaat kedua, sama juga, baca Fatihah, baca surah panjang. Rokok, bangun, batal balik, buat. Subhanallah. Ketakutan. Ni azab apalah Allah nak bagi kat kami ni. Sallallahu alaihi Muhammad. Ni kami buat salah apa ni, Allah murka ke apa, Allah nak turun ni. Takut. Tuan-tuan tengoklah ni apa kita. Kita takut tak kalau jadi gerhana? Takut tak kalau jadi gerhana? Tak ada apa pun, orang main habaq kat kita awal-awal lagi. Lagi berapa hari lagi akan berlaku gerhana bulan, gerhana matahari. Kita pun buat pengumuman kat masjid. Ya, nanti pada hari ini sekian-sekian akan berlaku gerhana matahari. Saya jemput semua orang kampung mari kita semayang mayang sunat gerhana di masjid, ada khutbah apa semua. Waktu kita buat semua, kita rasa takut tak? Tak, sikit pun kita tak rasa takut. Pasal apa? Pasal telah dijelaskan kepada kita scientifically apa yang berlaku. Justified. Pasal apa tak? Waktu tu kita telah longgarkan akidah kita tentang apa? Kekuasaan Allah. Tak ada dah. Kita sikit pun tak berasa yang berlakunya gerhana matahari itu disebabkan kuasa Allah. Tak ada, tuan-tuan. Betul-betul punya, tuan-tuan. Sungguh punya, tuan-tuan. Tuan-tuan berasa tak yang saya berasa ni? Faham ke tak faham ni? Mungkin kita tak perasan, tapi itulah hati kita. Tak ada. Jadi gempa bumi kan? Jadi apa ni, Allahumma salli ala Muhammad, apa ni, tsunami kan? Kita akan justify. Oh, ni sebabkan pergerakan plate bumi. Dulu kita tengok dulu orang dulu tuan-tuan sekalian, Rasulullah Muhammad bila ditimpa azab, turun api-api daripada langit. Api-api daripada langit turun. Orang-orang tu salli ala Allahumma salli ala Muhammad di tempat tu jadi macam mana? Depa jadi batu-batu. Sampai hari ni orang pergi tengok. Kita baca dalam Al-Quran, Allah cerita tentang azab Allah. Lah ni kalau jadi macam tu, kita kata apa? Berlaku Allahumma salli ala Muhammad, letusan gunung berapi. Yang wap itu ataupun habuk-habuk tu jatuh sehingga menyebabkan orang-orang kelemasan dan mereka ni duduk tersalut dengan debu-debu daripada ni, menyebabkan mereka ni jadi macam tu. Justified. Kita akan bercakap dah tentang azab Allah turun. Kalau kita bercakap, tengok apa yang jadi macam hari tu, tuan-tuan. Berlaku gempa bumi, kemudian berlaku tsunami, habis semua. Ada ustaz-ustaz kata apa? Hati-hati, mari kita muhasabah, tengok mungkin ada benda kita buat salah yang menyebabkan jadi macam tu. Tak, dia kata apa? Jangan duk belagak Tuhan. Kita yang nasihat pula kita kena. Jangan duk belagak Tuhan. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini benda ni duk jadi disebabkan oleh gempa bumi, jadi apa semua. Justify. Tuan-tuan nampak tak macam mana orang lah ni dah mula melonggarkan akidah dia, keyakinan dia kepada kekuasaan Allah dalam menentukan segala sesuatu. Kita tak sedap, tuan. Sikit-sikit je duk pelonggar. Sikit-sikit je duk pelonggar. Dia main buat movie-movie, cerita-cerita bukan-bukan kan. Dia ada satu tajuk saya tengok tajuk dia 2012. 2012 ni cerita dia filem. Kita nak mati azan dulu, terus ya. Terus ya. Dia ada satu movie ni tajuk dia 2012. 2012 ni tuan-tuan cerita berkenaan dengan tarikh yang dijangkakan oleh kaum Puak Maya dia panggil.
yang menjangkakan tahun 2012 akan berlaku kiamat. Dia berjangka dah, dia punya kalender maya tu jangka tahun 2012 akan berlaku kiamat. Jadi sebelum tahun 2012 tu dia pada buat cerita lah ni. Jadi kita ni tahun 2020, maksud dia kata apa? Maksud 2012 tu tak kiamat lah. Tapi sebelum tu, setiap hari dia main cerita-cerita dalam National Geographic, dalam apa semua. Semua cerita tentang kiamat dan macam mana nak selamat daripada kiamat. Dia buat cerita masuk, kita buat korek, boleh buat di bawah rumah kita, bunker dia panggil. Berapa banyak nak letak apa, stok makanan banyak mana nak kena letak. Kalau dia jadi macam ni, berapa lama nak ambil tempoh untuk selamat. Semua daripada calculate, dia buat, bagi kat kita dah. Kan? Saya duduk perhati waktu tu, saya duduk tengok. Dan dia buat satu movie nama 2012. Dia ceritalah berlaku letusan di matahari. Matahari dia satu letusan. Letusan dia ni menyebabkan kerak bumi ni dia cayak. Bila kerak bumi ni dia cayak, dia banyak berlaku gempa bumi. Dia macam yang Nabi SAW cerita tentang tanda kiamat. Tanda kiamat ni banyak berlaku gempa bumi. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, tuan-tuan. Sebagainya. Lalu bila berlaku gempa bumi, berlaku gunung berapi sebagainya, bumi dah jadi tak stabil. Maksudnya nak kiamat tu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Maka tuan-tuan, waktu tu apa depa buat? Apa depa buat? Waktu tu depa cerita depa buat kapal-kapal yang besar-besar, kapal yang solid, kapal yang kena hentam pun takkan rosak. Depa buat, depa panggil The Noah Ark, kapal Nabi Nuh. Nak beli tiket tu seorang 1 bilion. Tiket dia nak masuk tu, satu seat tu 1 bilion. Kau ramailah orang kaya yang boleh masuk. Tapi waktu berlaku kiamat, hari betul-betul berlaku kiamat tu, mereka semua-semua nak masuk ke kapal tu. Ada orang Amerika ni, biasalah Amerika baiklah sebab dia buat cerita tu. Dia tengok tu ada pekerja-pekerja apa semua ni yang tak dapat masuk. Dia pun akhirnya buka, walaupun tak beli tiket, akhirnya boleh masuk. Selamat. Dan belayaklah kapal tu, kiamat tu pun jadi. Dan akhirnya bumi tu berubah daripada tahun tersebut jadi 010101. Refresh balik lah maksudnya. Tengok cerita tu macam sekadar hiburan. Tapi tuan-tuan, apa yang dia duk tunjuk ialah dia nak tunjuk kat kita bahawa kalau kena dengan gaya dia, kita boleh selamat daripada kiamat. Faham tak? Dia bawa kat kita satu fahaman, satu jarum dalam hati kita, iman kita. Kalau kena gaya dia, kiamat pun kita boleh selamat. Inilah dia panggil doktrin yang duk masuk dalam fikiran anak-anak kita lah ni tuan-tuan. Yang menjauhkan kita daripada keesaan Allah, kehebatan Allah. Lepas tu tuan-tuan, kena pasak balik ni ilmu ni. Ilmu tauhid ni kena pasak balik. Apa yang duk jadi dalam masyarakat kita macam-macam, buat bukan-bukan. Tu guru saya cerita. Dia bawa kereta, anak-anak duduk belakang. Lalu tepi tok kaum Hindu. Tahu pun anak dia umur 3 tahun buat apa? Dia buat bunyi. Lalu tepi tok kaum Hindu, anak umur 3 tahun buat ni. Dia tengok, "Hei, buat apa macam tu?" Rupanya isteri dia suka tengok gambar Hindustan. Tuan-tuan, subhanallah. Tuan-tuan tahu tak? Saya baca satu artikel. Dulu Korea Selatan kan. K-pop tu Korea kan, Korea Selatan kan. Bukan Korea Utara kan. Korea Utara yang rambut macam snow cap kan. Korea Selatan. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan. Dulu dia hanya ada 2% saja Kristian. Kristian dia 2%. Dan missionary Kristian bergerak sehingga sekarang Kristian adalah majoriti di Korea Selatan. Dan dia antara program kristianisasi yang dia buat ialah melalui hiburan. Dia membawa agama dalam hiburannya. Antara dia ialah K-pop. Dan benda ni masuk dalam negara kita secara kuat. Pertama, nak perkemah Islam kita ni, nombor 1 kena perkemah akidah, tauhid. Nombor 2, kena perkemah ibadah.
Ustaz Syafat. Bukan cerita orang tuan-tuan, kita pun tak lepas lagi orang lain nak. Tang ibadah ni, kita pun tak lepas lagi. Mai duduk Ustaz, mai kita cerita bab semayang Ustaz, mau tak kita kata? Cerita Ustaz rukun semayang ada berapa? Kita ni tak usah duk cerita anak-anak kita yang pergi sekolah. Kita ni kita. Rukun semayang ada berapa? Saya ingat dia hafal rukun semayang kita nak menikah tu ya. Bila menikah? 30 tahun lepas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu daripada rukun semayang tu pecah pula 3 jenis rukun pula. Mai cerita pula 3 jenis rukun tu apa? Rukun qalbi, rukun fi'li, rukun qawli. Okey, ambil satu pula lah. Rukun qawli tu apa yang boleh menyebabkan sah dan apa boleh menyebabkan batal, dia pula kita cerita pula. Tuan-tuan, sangkut dalam tu je kita ni. Sedangkan Nabi kata apa? Awwalahu yuhasabu bi'abdan fi yaumil qiyamah salatu. Benda yang paling awal sekali Allah nak cek nanti di yaumul qiyamah ialah sembahyang. Elok sembahyang tu baru Allah nak tengok yang lain. Buruk sembahyang tu Allah tak tengok dia yang lain-lain. Ni bincang bab ibadat ni. Dalam keadaan kita tahu kata sembahyang kita tak sempurna pun malas nak buat sembahyang sunat lagi. Nabi kata bila sembahyang tu tak elok apa semua, Allah ni kesian kat kita, tanya malaikat-malaikat, dia ni sembahyang tak sembahyang ya Allah, macam buruk lubang lompong sini pun. Dia sembahyang sunat tak? Ada ya Allah. Ambil sembahyang sunat tu tampung bagi elok. Barulah nak tengok yang lain. Sembahyang sunat pun tak buat. Itu cerita puasa. Sallallahu alaihi wasallam. Puasa sunat. Zakat. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sedekah. Pusat ibadah. Risau tuan-tuan saya risau. Tuan-tuan tahu tak? 80% umat Islam di Malaysia ni sembahyang tak cukup. Daripada keseluruhan orang Islam yang ada ni, 20% saja sembahyang cukup. Ni bukan cerita kalau kita tapih sembahyang khusyuk ke, sembahyang sempurna ke, sembahyang di masjid ke. Tuan-tuan, ni yang main masjid ni. Fikir-fikir. Buat masjid kecil-kecil, syok. Penuh. Kan? Tuan-tuan buat masjid besar-besar. Buat mesyuarat sekali jabatan kuasa, tambah masjid. Buat mesyuarat kuasa, tambah masjid. Tambah masjid, pasal apa? Pasal apa tambah masjid? Ni faham ke tak faham saya duk tanya ni? Pasal apa tambah masjid? Tapi orang ramai. Dah betul-betul ramai dah orang ramai tu. Mai betul bila? Mai raya. Setahun 2 kali orang mai penuh. Fikir lah kita nak kena tambah lagi belakang tu. Pasal apa? Mai raya penuh. Mai waktu sebab tak penuh. Pulau Pinang ada limit lah ni sembahyang berapa orang SOP ni. Tak ada lah kan? Boleh main kan? Tak main juga. Hari tu bukan main punya marah. Oh ni apa semua lah, apa mau tak ikut sunnah lah, apa mau tutup masjid lah, marah. Orang buka masjid, dia tak main lagi. Sampai hari ni tak main lagi. Tentang Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Risau tuan. 20% saja orang Islam di Malaysia yang sembahyang cukup. Tak tolak lagi tuan-tuan orang yang sembahyang khusyuk ke, sembahyang sempurna ke, sembahyang cantik lah, sembahyang perfect. Kalau jumpa nak cari orang yang sempurna sembahyang seorang, tak ada. Daripada 80 orang tu, daripada 80% tu, anak-anak kita tuan-tuan. Anak-anak kita tanggungjawab kita ni. Ni tanggungjawab kita ni tuan-tuan. Jangan main-main. Ada anak tak sempurna sembahyang, kita nak kenapa betul ni? Allah tak tanya anak SPN dapat apa. Allah tak tanya anak dia matematik sains dapat berapa, anak kerja apa. Allah tak tanya tuan. Allah tanya kamu ajak anak kamu sembahyang tak dulu ni. Dalam kitab khususiyatul dalam kitab jembatan akhirat susunan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mufti Brunei, saya beli kitab dia. Dia sebut satu riwayat yang cerita nanti bila kita mati, kebaikan-kebaikan anak-anak kita yang dia buat tu, ni main bentang kat kita. Sallallahu alaihi wasallam.
Kita nanti bila kita mati, anak-anak kita buat baik, semua bentang kat kita dan kita seronok. Seronoknya anak aku ni dia buat ni, seronoknya anak aku pergi mengaji, seronoknya anak aku semayang, seronoknya anak aku buat semayang sunat, seronoknya anak aku sedekah, seronok. Dia walaupun dia tak buat kat kita. Kalau dia buat kat kita lagi seronok. Dia sedekah kat kita lah, dia wakaf kat kita lah, dia buat apa. Kita dapat, seronoknya, seronok. Tapi kalau dia buat kat mereka pun kita seronok dah. Seronok dah. Allah bagi nikmat tu kat kita bila anak-anak kita buat kebaikan. Ni tuan-tuan mai ni, tahu antara yang seronok siapa? Mak kita kat kubur. Ayah kita kat kubur. Seronoknya anak aku, ya Allah, pergi masjid. Seronoknya anak aku duduk majlis ilmu. Seronoknya anak aku sembahyang sunat. Seronoknya anak aku sedekah. Seronok ni. Tapi ingat, bila kita buat maksiat, dia sedih. Kalau anak kita buat baik, kita tumpang manfaat dia. Kalau anak kita buat maksiat, kita tumpang mudarat dia. Sallallahu alaihi wasallam. Ada orang pula yang dia kena azab bila anak dia buat maksiat. Tuan-tuan ingat orang duk cerita suami tanggung dosa isteri. Betul tak? Dengar tak? Betul tak isteri tanggung dosa isteri? Suami tanggung dosa isteri. Betul tak? Betul tak? Bapa tanggung dosa anak. Betul tak? Tak. Dia tanggung dosa dia sendiri. Dia cukup balik umur dia, dia tanggung dosa dia sendiri. Isteri dia gaduh dengan suami dia hari tu. Pumpam gaduh. Dia keluar pada rumah dia, start motor. Bini dia ni, tudung tak pakai. Pakai baju kelawang tu ya. Pi pekan Tasik Lugok. Pi market kata, "Oi, awak pakai lagu ni. Tak pernah duk tengok pakai tudung labuh semua, pakai stongan semua. Hari ni dia pakai baju kelawak je pi. Tudung pun tak pakai. Awak lagu ni, aku bergaduh dengan lelaki aku, padam muka dia biar dia tanggung dosa aku, hari ni aku tak pakai tudung." Betul ke lagu tu? Betul tak lagu tu? Tak, tuan-tuan. Dia dah Islam, dia akil balik, dia cukup akal, dia tanggung dosa dia sendiri. Habis itu yang cerita suami tanggung dosa isteri, bapa tanggung dosa anak tu apa? Tanggung dosa bila dia tak mengajar, dia tak mendidik, dia tak menyuruh, dia tak melarang. Tu dia tanggung. Anak dia tak semayang, anak dia tanggung dosa sendiri bila dia balik. Bapa tanggung dosa apa? Bapa tanggung dosa tak ajak anak semayang dulu. Tak suruh anak semayang dulu. Tak larang anak dia daripada dia tak tutup aurat apa sebagainya. Faham tak ni? Kalau waktu kita hidup dunia dah suruh dah, betul elok dah. Betul dah. Telinga ni sampai panjang sebelah duk tarik semayang subuh tiap hari. Bangkit tarik telinga. Bangkit tu panjang sebelah telinga anak dia tu. Faham tak? Lepas kita mati dia tak semayang. Tanda kita selamat dah. Tapi kita sedih. Pasal apa? Pasal kita tak dapat pembentangan kebaikan-kebaikan yang anak kita buat. Ada orang tuan-tuan dia dapat nikmat. Dalam syurga dia dapat nikmat darjat yang dia rasa macam, aku tak buat ni sampai terang ni. Pasal apa aku dapat lagu ni ya? Dia kata kat malaikat, "Malaikat, apa yang aku buat ni sampai aku dapat duduk nikmat macam ni padahal aku tak buat terang ni pun?" Apa malaikat kata apa? Kamu ada anak yang sentiasa beristighfar untuk kamu. Best tak tuan-tuan? Syok tak kalau anak-anak yang duk istighfar kat kita tiap hari. Dia kata astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya Allah, istighfar ni Allah aku hantarlah kat ayah aku ni. Istighfar ni aku hantarlah kat mak aku ni. Astaghfirullahalazim. Seronok tak kalau ada anak macam tu? Seronok tak? Tuan-tuan, seronok kalau ada. Tapi anak kita istighfar pun dia tak erti. Anak kita yang duk ada tu, istighfar pun dia tak erti. Bukan dia istighfar kat kita, istighfar kat dia sendiri pun dia tak erti. Kata Nabi SAW kata apa? Idza mata ibni Adam inqata amalu ila salat.
Bila mati nak Adam, putus segala amalan dia kecuali 3 perkara. Salah satu dia apa ni? Awal salihan yad'ulah. Doa anak-anak yang soleh. Anak-anak soleh doa kat dia. Tuan-tuan boleh buat, tuan-tuan boleh panggil orang buat tahlil kat kita setiap hari. Lama mana orang larat nak buat tahlil kat kita kan? Tu pun ulama khilaf sampai tak sampai, saya ceritalah. Salih Allah Muhammad. Tuan-tuan boleh panggil orang untuk buat kenduri setiap hari kat kita, boleh. Tapi berapa lama orang nak buat kenduri kat kita? Orang pun ada kerja dia. Dan Salih Allah Muhammad. Tapi yang tak ada khilaf di kalangan ulama, doa anak tu, tuan-tuan pejam mata tuan-tuan tengok tu, bayangkan 3-4 orang anak yang duduk ada di rumah kita tu, bayang tu, dalam ramai-ramai ni, siapa agak-agak yang boleh angkat tangan hantar kat aku doa setiap malam? Ya. Tuan-tuan ada anak sendiri, tuan bayang sendiri. Itulah aset kita tu. Itulah betul-betul yang boleh tolong kita tu. Tuan-tuan mati je esok, bayang siap-siap, siapa yang sagi boleh pergi berdiri depan ni jadi imam sembahyang jenazah kita. Sebab dialah yang paling afdal untuk sembahyang jenazah kita. Siapa? Tak nampak jalan tuan-tuan, tak nampak jalan. Harap tu imam. Tu imam tak sama feeling macam anak kita sembahyang jenazah kita. Tuan-tuan duduk main jenazah selalu ni yang duduk kat depan saya ni. Berapa ramai tuan-tuan tengok yang bapa dia mati, anak dia sendiri jadi imam. Berapa ramai? Daripada 10 orang tuan-tuan habaq berapa orang yang jadi imam? Tuan-tuan agak, tuan-tuan tak salah seorang daripada orang. Tak nampak jalan. Tak nampak jalan. Duk bayang anak kita duduk kat luar Sokok. Awak tak pergi semayang tu? Tak apa, pakcik pi. Saya tunggu kat luar. Pilah semayang, Pak Ahmad mati kot. Tak apa, pi. Tak reti. Pasal apa anak kita tak reti? Tak usah duk pergi marah kat dia. Pasal kita tak ajar dia. Kita bela daripada kecil kan. Kita yang tak asuh dia. Sikit hari di depan Allah, dia akan mengadu tu kan. Dia kata, pak saya yang tak ajar saya. Hari ni kami kena masuk neraka. Tak tutup aurat lah, tak semayang. Tahu tak siapa punya salah ya Allah? Tu pak kami tu. Dia duk kira dia aja. Kami tak pergi semayang, dia tak kata apa. Kami tak kerti semayang, dia tak pernah suruh. Kami tak tahu semayang, dia tak pernah ajar. Pak kami. Kalau kami kena masuk neraka hari ni, dia masuk neraka dulu. Ni orang muflis ke akhirat. Tuan tak risau ke tuan-tuan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kami pernah buat kajian, tuan-tuan tahu tak dulu, yang cerita betul-betul yang boleh jadi sampai madrasah saya lah ni. Sampai saya nak buka kat Melaka satu lah ni. Kes dia tuan-tuan dulu, saya buka satu madrasah di Perlis. Bila ayah saya meninggal, saya buka satu madrasah. Saya panggil orang kampung mesyuarat, ni ada satu tanah kat tempat ni, tepi tanah ayah ni, nak buat apa? Dia berkata, buat madrasah. Kita buat madrasah, kita panggil ustaz ngajak orang kampung. Saya pun seronok, saya buat madrasah tu, kami kutip duit apa semua. Ni kawan-kawan saya duduk berniaga tepi ni, kenal lah waktu tu. Saya duduk pergi berniaga, jual minyak wangi lah, jual sabun basuh lah, jual rempah lah, nak cari duit nak buat madrasah tu lah. Dulu ni kawan-kawan saya duduk berniaga ni, dia berkenal saya waktu tu. Dan tahun 2010, 2009, saya ingat ke. Bila buka berniaga macam ni lah, tepi-tepi ni. Cari dana nak buka madrasah. Madrasah tu saya bubuh nama ayah saya, Madrasah Mahmudiyah. Start pada tu tuan-tuan, kami pun buat program camp akhlak saja. Nak buat camp akhlak. Camp akhlak ni, Allahumma salli ala Muhammad, buat panggil budak-budak sekolah. Budak-budak sekolah main nak buat camp seminggu. Duduk tidur kat dalam tu. Lebih kurang 3 hari ke seminggu tu lah. Subhanallah, daripada 10 orang sembahyang budak sekolah menengah, 3 orang je sah. Sekolah menengah ni 10 orang sembahyang, 3 orang je sah. Lagi 7 tak sah sembahyang. Tahu tak sah dia tang mana? Tang wuduk tak sah. Sekolah menengah tuan-tuan. Ni ada mak pak dah ni. Ada mak pak. Mak pak buat apa? Anak tak sah sembahyang ni. Siapa suruh ajak anak sembahyang? Siapa suruh ajak anak sembahyang? Allah suruh. Umur berapa tahun? Berapa tahun? 7 tahun. Siapa kena ajak? Pak kena ajak. Tiap kali 5 waktu, gerak anak. Suruh sembahyang. Suruh anak sembahyang. Umur berapa tahun? 7 tahun.
Anak kita sekolah menengah tak reti sembahyang. Pak tak tahu pun anak tak reti sembahyang. Tuan-tuan, pengalaman saya buka madrasah. Lepas pada tu saya buka madrasah, panggil orang buat tahfiz lah malam-malam. Siapa yang tak mau main duduk madrasah, siang-siang pergi sekolah macam biasa, main malam main duduk dengan kami ajak fardu ain. Tu pun tak entang tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah. Risau. Tak reti sembahyang. Kolam menengah. Maksud dia apa? Kita tak tunai tanggungjawab kita. Saya takut anak-anak kita tu lah nanti pergi depan Allah kata apa? Pak saya tak ajak saya sembahyang. Sampai hari ni tak reti sembahyang. Saya buka ma'had tahfiz. Pengajian madrasah saya ni daripada budak sekolah rendah yang pergi sekolah biasa malam main mengaji dengan saya pun ada. Yang main duduk full time tahfiz pun ada duduk kat situ sepenuh masa. Warga meh orang tua pun ada duduk kat dalam. Semua peringkat umur ada. Apa nak mengaji tak mengaji je. Paling tidak kalau Allah tanya saya dah jawab dah. Dah saya sediakan pengajian, depa tak mau mengaji sudah. Lepas. Paling tidak ya. Saya dah sembah. Mai hantar anak interview nak masuk tahfiz. Tuan-tuan, bila masuk tahfiz ni saya nak cerita pengalaman ni, tuan-tuan balik test lagi. Dia bila dia main interview, kita suruh dia baca Quran, dia tak reti baca. Langsung tak reti baca. Umur 13, umur 11 tahun, 12 tahun, 13 tahun. Itulah kita ambil umur tu 11, 12, 13 gitu. Tak reti baca. Kita pun panggil pak dia. Minta maaf kami tak dapat terima sebab anak tak reti baca Quran. Mana boleh tak reti? Daripada dulu kecil saya duk hantar dia pergi dekat ni mengaji dekat ni apa semua ni. Mana dia nak macam tak reti. Tipu Ustaz tak reti ke tu. Tak apa, panggil duduk Ustaz, suruh dia baca. Kuat. Teriak mak. Loh Ustaz, kami tak tahu Ustaz. Kami ingat dia duk hantar tu. Dia reti dah. Rupanya dia tak reti Ustaz. Tahu tak salah? Salah kita tak pernah cek. Main lepas betul ya. Kita duk anggap hantar anak dia pergi sekolah, anak dia reti belakang dah. Tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada di kalangan kita, anak-anak kita nak buat dia punya apa? Nak buat dia punya kerja sekolah. Kita boleh duduk berdiri tepi dia. Duduk tepi dia. Buat tu. Matematik tu. Mak nak tengok. Walaupun mak tak reti sangat pun. Nak tengok anak kita reti ke tak reti. Dia kelentong kita, ikut dah kadang-kadang. Kita tengok anak kita buat tu, subjek apa. Mak nak tengok apa mak. Tapi tak pernah tengok Quran dia. Padahal yang tu Allah nak tanya dia dah. Anak kita umur belah-belah tahun, tuan-tuan panggil dah. Suruh dia berdiri Ustaz. Mai Ustaz nak mai Ustaz. Semayang Ustaz depan ayah yang nak dengar. Semayang Ustaz depan mak. Kita duk mengaji tentang rukun qauli kan. 5 tempat rukun qauli yang mesti lafaz dia tepat, makhraj kena tepat, syaddah kena tepat, baris kena tepat. Betul kan? Tak boleh terputus, tak boleh terpotong. Dia panggil rukun qauli, 5 tempat. Takbiratul ihram, lagi Fatihah dia, lagi bacaan tasyahud akhir, lagi salli ala sayyidina Muhammad, selawat selepas tasyahud akhir, kemudian bagi salam yang pertama. Ini 5 tempat ni. Panggil suruh dia baca yang tu je kita dengar. Mesat baca Fatihah Ustaz depan ayah, mana dengar. Mesat baca Fatihah Ustaz depan mak dengar. Anak dia kata apa? Tak apa, ayah baca dulu bagi saya dengar. Ayah pun sangkut juga. Mesat baca surah, baca tahiyat akhir Ustaz, mak nak dengar, ayah nak dengar. Pasal apa? Pasal bacaan tasyahud akhir itu rukun yang mesti tepat bacaan dia. Tuan-tuan, Allahumma salli alaihi. Saya takut kita nanti dipertanggungjawab ke atas anak kita. Bukan setakat dia tak boleh tolong kita. Kalau dia boleh tolong kita, seronok tuan-tuan, dia pegang tangan kita, dia bawa kita masuk syurga. Seronok kita. Kita mati, dia tak lupa untuk angkat tangan malam-malam doa mai dekat kita. Kubur cerah je, alhamdulillah doa anak aku sampai dah. Macam seorang waliullah tu. Dia tertidur di sisi kubur. Dalam mimpi dia tengok orang-orang ahli kubur semua pekat keluar.
Dalam mimpi dah. Kubu keluar. Keluar-keluar ni pekat-pekat duduk okey. Kau ni duduk okey, kau ni duduk okey, kau ni duduk okey, kau ni okey. Okey, apa dia duduk kata? Ada seorang tu dia tenang, duduk relax, duduk tengok orang. Lalu sallallahu alaihi Muhammad, dia pun pergi kat orang tu. Dia kata apa? Tuan, saya tengok orang lain ni semua duduk okey macam-macam. Tuan ni duduk tenang, relax je. Pasal apa? Depa tu duduk okey apa? Oh, depa tu duduk okey doa-doa orang mukmin. Yang kita dah baca apa? Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, yang masih hidup atau telah meninggal dunia, ditebarkan kepada depa. Tu yang depa duk okey kutip tu. Ni pak cik, tak apalah, aku dah kaya dah, alhamdulillah. Pak cik dapat mana? Kamu nak tahu tentang aku, kamu pergi kat pasar esok cari seorang budak potong daging. Dalam satu riwayat, saya buat cerita jual minyak wangi. Pergi cari. Apa dia buat? Dia pun bila terjaga saja, dia terus pergi kat pasar, pergi cari budak yang macam dimaksudkan tu. Dia tengok daripada jauh, budak tu duduk baca, mulut dia kumat kamik. Dia kata, Tuan ada siapakah yang meninggal dekat ni, yang duduk kat kubur ni? Ada ayah saya. Pasal apa pakcik? Saya mimpi jumpa ayah. Dia kata, macam mana keadaan ayah saya? Alhamdulillah, ayah kamu dalam keadaan sangat baik. Dia suruh main tanya, apa amalan kamu? Dia kata, saya duduk baca Quran setiap hari dan saya tak pernah tinggal Al-Quran. Saya niatkan bacaan dia kepada ayah saya. Allah, lega lah tuan-tuan. Anak kita Quran pun tak kerti baca. Anak kita angkat tangan nak doa kat dia sendiri pun dia tak kerti tuan-tuan. Macam mana nak doa kat kita ni? Allahu Rabbi, tuan-tuan, susah hatinya. Macam mana? Itulah zaman kita lah ni. Yang kedua, ibadat. Yang pertama, akidah. Yang kedua, ibadah. Yang ketiga, akhlak. Nak kuat Islam kita ni, akhlak. Akhlak ni main pada mana? Ihsan. Tasawuf. Tazkiyatun nafs. Penyucian jiwa, diri ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ni ilmu akhlak nama je. Adab, sopan. Dan dalam akhlak juga ni ada penyucian hati supaya amal kita diterima oleh Allah. Sallallahu alaihi wasallam, tak ada riya, tak ada ujub, tak ada takabur, tak ada sum'ah. Dan Allahumma salli alaihi wasallam. Ni semua ilmu yang nak kena mengaji yang tak ada. Anak-anak kita dah tak ada akhlak tuan-tuan. Kita sendiri pun tak ada akhlak. Ingat dua ihsan. Yang pertama ihsan dengan Allah. Buat ibadat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, seperti nampak Allah. Kalau tak nampak Allah, ingat Allah melihat kamu. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Dua peringkat ihsan. Yang pertama nama musyahadah. Seolah macam nampak Allah. Kita tak lah. Kita tak sampailah. Paling tidak muraqabah. Tang ni pun kita sangkut dah tuan-tuan. Ibadat berasa macam Allah tengok kita. Tadi semayang berasa macam Allah tengok kita tak? Allahu Akbar. Oh, maiwah mata. Tambah kalau semayang seorang-seorang, lagi tak manjang semayang seorang-seorang silap rakaat. 3-4. Tu ya no? Allah Rabbi Allah Subhanahu. Pasal apa? Merewang. Allahumma salli alaihi wasallam. Yang kedua, dia panggil ihsan dalam muamalah. Pertama, ihsan dengan ibadah. Yang kedua, ihsan dalam muamalah. Ihsan sama manusia ni, sifat baik manusia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Akhlak dengan manusia yang lain. Adab, sopan dengan manusia yang lain. Sebagainya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini semua kena ada. Di tiga benda ni, untuk menguatkan Islam yang ada pada diri kita ni, tiga benda ni kita kena kuat. Yang pertama, kuat akidah. Yang kedua, kesempurnaan ibadah. Yang ketiga, kesempurnaan dalam akhlak dan peribadi. InsyaAllah. Dan jadi cukup sekadar tu untuk malam ni. Mudah-mudahan kita dapat muhasabah balik lah. Betul lah yang mana yang ada tu. No? Kita ni nak kena perbetul tang kita. Dalam masa yang sama ada tanggungjawab kita. Anak-anak kita. Cucu kita nak kena perbetul. Jangan duduk biar saja. No? Cabaran suasana masa kini lagi teruk daripada cabaran kita dulu-dulu ni. Kita dulu tak kalut dengan benda ni tuan-tuan. Anak-anak kita, cucu kita ni umur 5 tahun pegang yang ni dah. 5 tahun hantar mesej mereka kita, terkejut kita. Oi, cucu hantar mesej. Buat video call. Cakap pun tak berhenti lagi.
Subhanallah, terror lebih daripada kita lagi. Tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad terdedah dia kepada fitnah jauh lebih besar daripada kita. Tidak ni. Nak suruh anak-anak kita semayang, TV terpampang tuan-tuan. Kita yang beli TV tu kat dia. Nak suruh anak kita baca Quran, kita yang pi subscribe bayar kat Astro untuk saluran kartun. Kita pi bayar, lepas tu nak suruh dia semayang, marah kat dia tengok kartun, padahal kita yang bayar kartun tu. Marah kat anak kita, dia tengok benda lucah dalam handphone, padahal kita yang beli handphone tu, kita yang bayar bil dekat dia. Macam mana? Saudara-saudara, cabaran dia sangat besar. Walau macam mana cabaran pun, 3 benda ni nak kena perkemah, baru kemah Islam dia, insya-Allah. Dan cukup sekadar tu, saya terima kasih kepada pihak masjid yang sudi untuk menjemput saya pada malam ni. Mudah-mudahan kita dapat muhasabah diri kita dengan sebaiknya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.